Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak pelajar sekalian, kita akan sambung pembelajaran konten standard 4 iaitu gambar rajah, daya ricih dan momen lentur. Video ini adalah bahagian 1 iaitu gambar rajah, daya ricih sahaja. Objektif CLO3. Formulate the diagram Fourier and bending moment effectively. A4 PLO6 iaitu memberi komitmen, profesionalisme, nilai, sikap dan etika. Pastikan anda telah membaca nota khusus 4 terlebih dahulu. Subtopik bahagian 1, gambar rajah daya ricih GDR. Tips melukis gambar rajah daya ricih GDR. Okey, yang pertama, pengiraan daya hendaklah dimulakan dari kiri ke kanan rasuk. Mula daripada kiri hingga ke kanan. Yang kedua, daya yang bertindak ke atas adalah positif dan yang bertindak ke bawah adalah negatif. Dan yang ketiga, tambah atau tolak nilai daya mengikut arah ia bertindak ke atas atau ke bawah. Okey. Tengok setiap satu tu, kalau bertindak ke atas, tambah, bertindak ke bawah, tolak. Okey, yang keempat, beban teragih seragam dikira terlebih dahulu, kemudian baru beban titik. Okey, yang teragih seragam kena kira dahulu kalau ada dalam soalan tu. Yang kelima, jumlah daya ricih pada hujung terakhir kanan rasuk bersamaan dengan sifar. Okey. Jumlah daya ricih pada hujung terakhir adalah sifar. Okey, yang seterusnya adalah pastikan setiap daya yang bertindak pada rasuk dikira dalam kerja pengiraan. Jangan tertinggal satu pun daya yang bertindak. Okey, lukis gambar rajah daya ricih dengan menyambung nilai-nilai yang diperolehi dari pengiraan. Seterusnya, beban teragih seragam menghasilkan garisan sending pada gambar rajah daya ricih. Okey. Kalau ada beban teragih seragam, gambar rajah daya ricih akan menjadi sending. Okey. Beban titik menghasilkan garisan tegak dan momen tidak memberi perubahan kepada gambar rajah daya ricih. Contoh 1. Rasuk diberikan pada titik A dan B dengan beban titik tumpu pada titik C. Titik A adalah pin support, titik B adalah roller support dan titik C beban dikenakan adalah 10 kN. Dalam konten standard 3, kita telah mempelajari cara mengira daya tindak balas. Okey. Daya tindak balas yang berlaku pada titik A 6.67 kN, titik B 3.33 kN. Okey, langkah pertama untuk melukis gambar rajah daya ricih, anda kena fahami, beam itu anda anggap sebagai paksi. Bawah adalah negatif, atas adalah positif. Okey. Langkah pertama, anda hanya lukis semula paksi beam tu. Lepas tu anda plotkan daya yang berlaku pada beam. Titik A 6.67, titik B 3.33 kN dan titik C adalah 10 kN. Plotkan sahaja terlebih dahulu. Selepas itu anda perlu tandakan pada paksi satu lagi, point A, point B, point C. Point A, B dan C ni kita akan plotkan gambar rajah daya ricih. Okey. Titik A. Titik A adalah berapa nilai daya tindak balas? Okey, kita hanya gunakan nilai RAY yang dikira iaitu 6.67 kN dan ini adalah nilai positif sebab dia daya bertindak ke atas. Okey. Plotkan sahaja 6.67, anggaran ini sebagai paksi, jarak tu anggaran sahaja 6.67. Selepas itu anda
Plotkan garisan daripada A ke C secara melentang. Titik C anda perlu kira. Macam mana cara dia? Anda ambil nilai RAY, tolak dengan 10 adalah daya yang dikenakan ke bawah. Tolak 10 sebab dia negatif. Bersamaan dengan negatif 3.33 kN. Plotkan saja negatif 3.33 kN, kedudukan dia di bawah. Okey, selepas itu kedudukan B. Daya tindak balas yang berlaku dekat B adalah 3.33 kN dengan menggunakan nilai RBY negatif. Okey. Seterusnya plotkan saja B macam ni daripada titik C ke titik B. Seterusnya tutupkan gambar rajah ni. Selepas itu anda boleh letakkan nilai pada titik tersebut. Garisan A, C adalah 6.67, B adalah 3.33. Saya tak masukkan negatif sebab apa? Sebab kalau kedudukan dia di bawah, memang nilai dia automatik akan jadi negatif. Okey, ini adalah gambar rajah daya Ritchie unit kilonewton yang kita cari. Contoh kedua adalah beban teragih seragam iaitu 20 kN per meter yang berlaku pada rasuk sepanjang 10 mm. Titik C kita terus letakkan pada tengah-tengah seperti yang kita maklum. Beban teragih seragam, maksimum lenturan berlaku pada tengah-tengah beban. Okey. Okey, daripada bab 3 yang kita telah buat pengiraan, daya tindak balas yang berlaku pada titik A adalah 100 kN dan titik B adalah 100 kN. Anda hanya plotkan saja kedudukan dia macam ni. Selepas itu, gunakan semula beam tersebut untuk anda plotkan kedudukan titik. Okey, macam ni kedudukan dia. Titik A, titik B dan titik C. Titik C automatik kita letak pada tengah-tengah rasuk. Okey, titik A kita fokus kepada titik A dulu. Titik A kita ambil sahaja nilai yang telah dikira iaitu 100 kN positif. Buat ke atas. Positif 100. Anggaran sahaja. Selepas itu saya ingin tekankan. Okey, ni dalam tips dia ni. Beban teragih seragam menghasilkan garisan sendeng pada gambar rajah daya Ritchie. Okey, dia automatik garisan sendeng. Tak ada garis lurus. Okey, garisan sendeng macam mana kita nak buat? Kita buat pengiraan dekat C terlebih dahulu. Okey. Kiraan dekat C macam mana cara dia? Momen teragih seragam tukar kepada beban titik tumpu. Macam mana cara dia? Beban darab dengan jarak. Okey. A adalah 100 asal ni. Tolak dengan 20 darab dengan 5 sahaja sebab kita nak cari titik C. Titik jarak A hingga C adalah 5. Jadi 20 darab dengan 5 kita dapat nilai kosong. Jadi garisan sendeng macam mana? Dekat C adalah kosong. Okey, macam ni garis dia. A ke C, sendeng. Lepas tu kita cari titik B. Titik B macam mana? Kita hanya gunakan nilai RBY. Iaitu negatif lah. Sebab dia twist daripada A. Okey. Jadi cara plot dia macam mana? B adalah 100 negatif. Okey, macam ni. Okey. Gambar rajah dia akan jadi macam ni. Jadi inilah gambar rajah yang kita cari iaitu gambar rajah daya Ritchie unit kilonewton. Masukkan nilai pada titik A dan titik B iaitu 100 dan 100. Contoh ketiga adalah hujung terikat. Dengan kedudukan titik A, hujung terikat. B, beban dikenakan 20 kN. C, beban dikenakan 10 kN. Okey, dalam bab 3 pun kita telah belajar cara nak kira apa? Kira daya tindak balas yang berlaku dekat titik A.
Titik A kalau ikutkan RAY dia 30 kN. Dan titik A juga berlaku moment iaitu 90 kN meter. Okey, kita plotkan saja part C. Sama macam contoh 1 tadi. Cuma yang ni kita ada moment. Jadi dalam gambar rajah daya Ricih kita hanya gunakan garisan ke atas dan ke bawah sahaja. Okey, plotkan semula. Okey, tandakan titik A, titik C dan titik B. Kemudian kita mula dengan titik A. Titik A apa nilai dia? 30 kN. Tandakan 30. Selepas itu kita buat garisan melentang daripada titik A ke C. Selepas tu cari nilai pada titik C. Macam mana cara dia? 30 tolak dengan 20 bersamaan dengan 10. Plotkan 10. Selepas itu titik B tak boleh ambil nilai 10 ni. Sebab apa? Ini bukan daya tindak balas. Ini daya yang diberi 10. Kita kena kira. 10 tolak dengan 10. 10 adalah 10 yang mula-mula ni adalah 10C. Tolak dengan 10 ni adalah 10 beban dikenakan pada titik C bersamaan dengan kosong. Plotkan saja daripada titik C ke B kosong. Okey, inilah gambar rajah yang kita cari. Lepas tu letakkan nilai 30 dan 10. Siapkan tutorial bagi gambar rajah daya Ricih dalam tutorial yang lepas. Terima kasih atas kesetiaan anda. Semoga Allah merahmati kita semua. Okey, tutorial ni kalau ikutkan saya dah beri pada pembelajaran yang lepas. Cuma untuk slide ni, awak kena sambung melukis gambar rajah daya Ricih sahaja. Sekian, terima kasih.